Jemaah Malaysia yang meninggal dunia dalam tragedi rempuhan di Mina selamat dikebumi. Dan juga 8 didakwa terlibat kes pembunuhan Anthony Kevin Morais. Dan saudara, kami juga akan berlintas langsung ke negeri-negeri. Di Sabah bersama Jovinia Jimlajim, sementara di Sarawak bersama Damia Cassandra Manja, juga bersama Muhammad Jasmi Faizal Muda di Pahang. Semuanya selepas ini. Baiklah saudara, Nasional 5 kami mulakan dengan laporan pertama ini. Jenazah Zulkifli Samad yang terkorban dalam tragedi rempuhan di Mina 10 Zulhijjah lalu selamat dikebumikan awal pagi tadi. Sama seperti mangsa tragedi kren tumbang 11 September lalu, jenazah dikebumikan di tanah perkuburan Syaraik Mekah. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki memaklumkan jenazah Allahyarham dituntut waris tengah malam tadi. Menurut beliau, semua jenazah tragedi itu hanya dibenar untuk dicam semalam. Sesi pengecaman pertama dilakukan pasukan perubatan tabung haji diketuai Timbalan Ketua Rombongan Haji Dr. Ahmad Fauzi Yusof 1.30 tengah hari semalam waktu tempatan. Dan setakat tadi pun lebih daripada 1,000 gambar yang telah pun terpampang, dan kita dapati bahawa memang arwah dengan gambar yang jelas dan ada tertera name tag beserta nama dan juga gambar beliau. Sebab itulah pihak tabung haji terus berhubung dengan waris isterinya. Warisnya Surya Hanim Abdul Hamid kemudian dibawa ke rumah mayat Muasim untuk pengecaman akhir. Jenazah dituntut awal pagi tadi dan dikebumikan pukul 2.50 pagi. Kejadian rempuhan di Mina itu mengakibatkan lebih 700 jemaah haji terkorban. Sementara itu, isteri jemaah Malaysia yang terkorban dalam tragedi Mina tidak menyangka panggilan telefon yang diterima daripada suaminya pada pagi 10 Zulhijjah Khamis lalu merupakan perbualan terakhir mereka. Beliau bagaimanapun reda dengan pemergian itu dan menyifatkannya sebagai ujian buatnya. Menceritakan kembali kisah yang berlaku, Surya Hanim Abdul Hamid mendakwa suaminya berpecah dari kumpulan jemaah di Muzdalifah malam sebelum kejadian. Zulkifli memberitahu mahu berjalan kaki ke Mina seperti sunnah Rasulullah. 7.30 pagi keesokannya, isterinya menerima panggilan daripada suami memberitahu beliau telah tiba di Mina. Zulkifli turut menyatakan hasrat untuk terus melakukan ibadah melontar jamrah dan berjanji untuk bertemu isterinya di situ. Dalam pukul 1.30 saya dapat berita kata ada rempuhan dekat Mina. Saya terus telefon dia, tapi dia tak jawab. Setelah cubaan selama beberapa jam untuk menghubungi suaminya gagal, Surya Hanim memaklumkan kehilangan itu kepada pihak tabung haji. Jenazah Zulkifli bagaimanapun berjaya dikenal pasti semalam. Sampai di rumah mayat, subhanallah, saya tak... wajahnya tersenyum. Nak dibandingkan dengan gambar-gambar lain. Hasil perkongsian hidup selama 3 tahun dengan Zulkifli, mereka dikurniakan anak lelaki yang kini berusia 2 tahun. Sementara itu, tinjauan RTM di rumah Allahyarham Zulkifli Samad di Taman UK Bistari Ulu Kelang, Selangor mendapati kediaman tersebut tidak berpenghuni. Pintu pagar berkunci dan salam serta panggilan wartawan tiada sahutan balas. Mangsa Zulkifli Samad, 50 tahun, berasal dari Johor, disah meninggal dunia dalam tragedi rempuhan di Mina. Lebih 3,000 penumpang terjejas apabila 26 penerbangan terpaksa dibatalkan berikutan landasan lapangan terbang antarabangsa Kuching LTAK ditutup selama 2 jam bermula pukul 7 pagi tadi. Penutupan itu disebabkan jarak ketampakan sekitar 300 meter akibat jerebu. Bagaimanapun, landasan LTAK dibuka semula pada pukul 9.10 pagi.
Menurut pengurus kanan LTAK Muhammad Nazim Hashim, selepas landasan dibuka semula pada pukul 9.10 pagi, 3 pesawat syarikat penerbangan Malaysia MAB berlepas ke Sibu, Kuala Lumpur dan Miri memulakan operasi mereka. Pembukaan semula landasan LTAK berdasarkan jarak ketampakan 2,000 meter berbanding 300 meter ketika penutupan awal pagi tadi, sebagaimana yang dinasihatkan oleh Jabatan Meteorologi. Sebanyak 8 penerbangan dicatat mengalami kelewatan, iaitu 6 penerbangan pelepasan dan 2 penerbangan ketibaan melibatkan 99 penumpang. Manakala 26 penerbangan dibatalkan merangkumi 16 pelepasan dan 10 ketibaan melibatkan 3,132 penumpang. Kesemua penerbangan yang dibatalkan dan mengalami kelewatan tersebut sepatutnya dijadualkan bergerak bermula jam 5.20 pagi sehingga 11 pagi. Hari ini sebanyak 124 penerbangan pelepasan dan ketibaan dijadualkan bermula pukul 5.30 pagi hingga 12.30 malam. Dan saudara, pada hari ini tiada sebarang penangguhan waktu penerbangan di Terminal Skypark Subang, ekoran jerebu yang melanda negara ketika ini. Penumpang juga akan dimaklumkan oleh Malaysia Airport Berhad atau syarikat penerbangan sekiranya terdapat perubahan waktu penerbangan. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Ketika ini saya berada di lapangan terbang Skypark Terminal Subang bagi liputan kesan jerebu kepada penerbangan setakat ini. Dan apa yang kita ketahui sejak kebelakangan ini, indeks pencemaran udara IPU telah mencatatkan bacaan kurang sihat di beberapa lokasi di negara ini. Dan apa yang lebih penting ketika ini adalah situasi jerebu ini juga telah memberikan sedikit impak negatif kepada penerbangan domestik dan juga antarabangsa. Jadi bagi mengetahui apakah impak negatif kepada penerbangan domestik dan antarabangsa di Terminal Skypark Subang ini, kita bersama dengan Tuan Kamarul Zahman Ahmad, iaitu Pegawai Operasi Kanan Malaysia Airports. Jadi Tuan mungkin boleh jelaskan sedikit tentang apakah adakah penerbangan dibatalkan di Terminal Skypark ini setakat inilah. Ya, sejak dalam beberapa hari ini, apa yang kita dapati jerebu, keadaan jerebu yang begitu teruk, terutama sekali di Subang, dan kepada syarikat penerbangan banyak ada pesawat-pesawat yang dibatalkan dan juga ada yang ditunda penerbangannya. Sebab ditunda penerbangan dan dibatalkan ini kerana low visibility, pandangan yang tidak jelas, dan demi faktor-faktor keselamatan, kerana faktor-faktor keselamatan. Sebab itu kami pihak syarikat penerbangan dan Malaysia Airport mengambil langkah ini untuk keselamatan kepada penumpang. Jadi Tuan, hari ini tiada sebarang pembatalan atau penerbangan dilambatkan, ya? Untuk hari ini, semuanya penerbangan berlepas seperti biasa. Tidak ada pembatalan dan tiada pembatalan dan tiada delay lah untuk mana-mana pesawat syarikat penerbangan. Baik Tuan, mungkin Tuan boleh menjelaskan kepada penumpang atau sedikit nasihat kepada penumpang di mana jika pesawat mereka dibatalkan atau masa penerbangan telah dilewatkan, bagaimana penumpang boleh mendapatkan maklumat ini? Okey, maklumat yang kepada penumpang-penumpang untuk mendapatkan maklumat sama ada pesawat itu dibatalkan atau dilewatkan atau delay flight tu, kita bekerjasama dengan pihak syarikat penerbangan. Terutama sekali di Skypark ni kita ada Malindo dan Firefly. Pihak syarikat penerbangan akan memberi maklumat kepada kita dan kita akan memberitahu kepada pihak kaunter penerangan kita, information counter kita, dan kita akan salurkan maklumat itu kepada penumpang. Status pesawat mereka yang mereka naiki. Baik Tuan, terima kasih Tuan. Begitu penjelasan Tuan Kamarul Zaman berhubung dengan situasi penerbangan di Terminal Skypark ini. Jadi kepada penumpang-penumpang yang ingin datang ke Terminal Skypark ini, anda bolehlah mendapatkan maklumat-maklumat terkini sekiranya penerbangan anda ditangguhkan atau masa penerbangan dilambatkan, supaya memudahkan urusan anda untuk datang ke Terminal Skypark ini. Jadi sekian saja laporan saya daripada Skypark Terminal. Kita kembali bersama rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan.
Baik, Mohan, terima kasih. Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan menggunakan kaedah Infoblast serta aplikasi dalam talian kepada semua pengetua dan guru besar di negeri itu bagi memastikan pelajar mendapat maklumat tepat berkaitan penutupan sekolah akibat jerebu. Maklumat dari masa ke masa akan diberikan kepada pengetua dan guru besar agar pelajar dapat maklumat yang tepat selain pengesahan penerimaan maklumat daripada mereka. Kita sudah ada satu kaedah yang terbukti berkesan apabila kita menggunakan Infoblast secara rasmi kepada pengetua dan guru besar, di mana nombor telefon pengetua guru besar sentiasa kita kemaskini, dan Infoblast itu akan disampaikan sebaik saja kita menerima arahan rasmi daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Kemudian kita juga telah galakkan pihak sekolah supaya ada grup, sama ada WhatsApp ataupun Telegram bersama dengan guru mereka. Jadi apa yang kita Infoblast itu dimasukkan ke dalam kumpulan itu, disampaikan. Manakala di pihak guru pula kita galakkan mereka bersama dengan ibu bapa, bagi murid dalam kelas masing-masing itu ada nombor untuk dihubungi, dan itu juga akan disampaikan. Di Negeri Sembilan, hampir 192,000 pelajar di 473 sekolah terbabit dengan arahan penutupan susulan indeks kualiti udara yang mencecah paras tidak sihat. Tinjauan RTM ke 3 sekolah sekitar Seremban 2 mendapati tiada pelajar yang hadir ke sekolah kerana telah mendapat maklumat awal berkaitan cuti ini. Setakat ini, menurut Khairuddin, ujian penilaian kelas KAFA UPKK akan dijalankan pada 5 hingga 8 Oktober ini seperti yang dijadualkan. Seramai 10,589 pelajar tahun 5 akan menduduki peperiksaan itu. Beliau turut menasihatkan pelajar mengambil kesempatan cuti ini untuk mengulang kaji pelajaran memandangkan peperiksaan utama seperti Sijil Pelajaran Malaysia SPM yang semakin hampir. Indeks pencemaran udara IPU yang berada pada tahap sangat tidak sihat semalam menyebabkan sekolah-sekolah di beberapa buah negeri diarah tutup. Namun, Maktab Rendah Sains Semara MRSM masih beroperasi seperti biasa. Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menerusi satu kenyataan memaklumkan bahawa MRSM yang melaksanakan pendidikan secara asrama penuh berstruktur beroperasi seperti biasa. Namun, tiada aktiviti di luar bilik darjah dijalankan. Kenyataan itu memberitahu pelajar MRSM giat mengulang kaji pelajaran sebelum menduduki peperiksaan tidak lama lagi. Pengurusan MRSM sentiasa memantau tahap kesihatan pelajar selain membekalkan topeng muka kepada mereka serta menggalakkan mereka minum lebih banyak air. Semua sekolah di Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Pahang, bahagian Seri Aman, Kuching, Betong dan Samarahan di Sarawak serta Tanjung Malim di Perak yang diarah tutup hari ini dibuka seperti biasa esok 29 September. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM dalam satu kenyataan memaklumkan ia berdasarkan pemantauan bacaan indeks pencemaran udara IPU hari ini yang didapati telah menurun. Walau bagaimanapun, KPM mengingatkan semua jabatan pendidikan negeri, pejabat pendidikan daerah di seluruh negara agar terus memantau bacaan IPU yang dikeluarkan dari semasa ke semasa oleh pihak berwajib. Sekiranya berlaku perubahan terhadap bacaan IPU kepada keadaan tidak sihat, iaitu 101 hingga 200 atau sangat tidak sihat 201 hingga 300, maka pihak tersebut boleh mengambil tindakan di peringkat masing-masing berdasarkan surat siaran KPM bilangan 17 tahun 2013 bertarikh 7 Ogos 2013, iaitu langkah-langkah Kementerian Pendidikan Malaysia bagi menjamin kesihatan dan keselamatan murid-murid di sekolah-sekolah yang berada dalam kawasan berjerebu yang dianggap kritikal. Jabatan Alam Sekitar JAS sedang dalam proses mencadangkan kepada Kabinet bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU yang turut memaparkan bacaan semasa kepekatan habuk tercemar. Ia bagi mengelak timbulnya kekeliruan dalam kalangan masyarakat terhadap bacaan IPU jika dibandingkan dengan keadaan semasa.
Menurut pengarah bahagian udara Jabatan Alam Sekitar JAS, Masyita Darus, ketika ini bacaan IPU bukan mengambil kira pandangan mata kasar tetapi ia ditentukan melalui pengukuran masa dalam tempoh 24 jam. Ia juga merupakan standard ukuran IPU yang diguna pakai di seluruh dunia. Berlakunya jerebu. Begitu juga dengan indeks pencemar udara yang kita paparkan seperti baik, sederhana, sihat dan tidak sihat serta berbahaya itu sebenarnya menunjukkan kesan kepada kesihatan awam. Itu adalah diguna pakai di mana-mana negara dalam dunia ni untuk menggambarkan situasi status kualiti udara ambient. Tegasnya, masyarakat perlu didedahkan dengan kesan pencemaran habuk halus ketika jerebu kepada kesihatan awam dan bukannya gambaran yang dilihat dari mata kasar. Beliau ditemui selepas menjadi tetamu dalam Nasional 1 di Angkasa Puri. Bagi membendung aktiviti pembakaran terbuka, katanya JAS menubuhkan pasukan pemantau terdiri daripada komuniti setempat yang akan memberi maklumat mengenai aktiviti tersebut. Buat permulaan, pasukan itu ditubuhkan untuk komuniti setempat dekat hutan Simpan Miri. Seorang doktor tentera didakwa di Mahkamah Majistret Kuala Lumpur kerana bersubahat bersama 6 lagi lelaki berhubung pembunuhan timbalan Ketua Bahagian Perbicaraan dan Rayuan Jabatan Peguam Negara Anthony Kevin Morais, 55 tahun, awal bulan ini. Kesemua mereka berdepan hukuman mati jika sabit kesalahan. Pakar patologi Kolonel Dr. R. Kunasigaran, 52 tahun, didakwa bersubahat mengikut Seksyen 109 Kanun Keseksaan, dibaca bersama-sama Seksyen 302 Kanun sama. Sementara 6 lagi lelaki didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan atas tuduhan membunuh. Mereka ialah G. Gunasikaran, 43 tahun, R. Dineshwaran, 23 tahun dan A. Tinesh Kumar, 22 tahun. 3 lagi ialah M. Vishwanath, 25 tahun, S. Nimalan, 22 tahun dan S. Ravi Chandran, 34 tahun. Mereka didakwa membunuh Morais dalam perjalanan dari Jalan Duta Mas Raya, Sentul ke nombor 1, Jalan USJ 1, Palang 6D, Subang Jaya, 4 September lalu di antara jam 7 pagi dan 8 malam. Dalam prosiding itu, tiada pengakuan direkodkan kerana kes berkenaan akan dipindahkan ke Mahkamah Tinggi. Majistret Siti Raziah Kamarudin menetapkan 30 November bagi sebutan kes. Sementara itu, seorang lagi lelaki dihadapkan ke Mahkamah Majistret Petaling Jaya berhubung kes sama. Pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Ahmad Solihin Abdul Wahid. A. Murugan, seorang mekanik, didakwa bersebahat dalam kes bunuh itu di nombor 20 Desa Mentari Selangor antara pukul 9.30 pagi hingga 8 malam 4 September lalu. Dia juga berhadapan hukuman mengikut Seksyen 109 Kanun Keseksaan yang juga memperuntukkan hukuman mati jika sabit kesalahan. 26 November ditetap untuk sebutan semula kes. 3 maut dirempuh sebuah kenderaan ketika sedang menunggu bantuan kecemasan setelah terlibat dalam satu kemalangan. Kejadian berlaku di kilometer 313.9 Lebuh Raya Pantai Timur Fasa 2 LPT2 sebelum susur keluar ke Plaza Tol Kijal dekat Bandar Seri Bandi kira-kira jam 8.30 pagi tadi. Mangsa yang maut Tan Lili, 47 tahun, Siti Nur Alifah Mat Yusof, 27 tahun dan Azuddin Rahman Elias Muda, 45 tahun. Ketika kejadian, Tan Li dan Siti Nur Alifah yang sedang dalam perjalanan menghadiri mesyuarat di Kuantan Pahang sedang menunggu bantuan peronda Lebuh Raya selepas kenderaan dinaiki mereka terlibat dalam kemalangan pada awal pagi. Seorang lagi mangsa, Azuddin Rahman, sebelum itu juga turut terbabit dalam kemalangan kecil dengan sebuah kereta tidak jauh dari tempat kejadian. Azuddin dikatakan pergi ke lokasi kemalangan untuk memberi bantuan kepada Tan Li dan Siti Nur Alifah. Pada masa sama, tiba-tiba sebuah kenderaan yang dipandu seorang pemuda terbabas lalu merempuh mereka bertiga. Akibat dari rempuhan itu, ketiga-tiga mangsa tercampak lebih 100 meter ke kiri Lebuh Raya dan meninggal dunia di tempat kejadian, manakala pemandu kenderaan tersebut tidak mengalami sebarang kecederaan. Saksi memberitahu kejadian berlaku dengan begitu pantas dan dia tergamam apabila melihat ketiga-tiga mangsa melambung apabila dirempuh oleh kenderaan terbabit. Ketua Polis Daerah Kemaman, Superintendent Muhammad Said Ibrahim mengesahkan menerima laporan berkenaan kejadian tersebut dan kes disiasat di bawah Seksyen 41/1 Akta Pengangkutan Jalan 1987.
8 bidang utama tetap menjadi fokus dalam mesyuarat Menteri-Menteri ASEAN mengenai jenayah rentas sempadan dan mesyuarat khas Menteri-Menteri ASEAN mengenai kebangkitan radikalisasi dan keganasan melampau ke-10. Selain itu, cadangan untuk menggabungkan penyeludupan hidupan liar dan kayu balak dalam deklarasi kedua turut dibangkitkan kembali hari ini. Kita bersama wartawan Nur Liana Zulkifli untuk laporannya. Silakan Liana. Baik, terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Sebentar tadi baru saja selesai mesyuarat kedua untuk hari ini, iaitu mesyuarat persediaan pegawai kanan untuk jenayah transnasional SOMTC bersama China kali keempat serta konsultasi. Dan menjadi tumpuan perbincangan pada kali ini adalah berkenaan pergerakan orang tidak teratur di Asia Tenggara, di mana tumpuan menjurus kepada pelarian, isu pelarian dari negara-negara tertentu ke negara ASEAN. Selain itu, mesyuarat memberi penekanan terhadap 8 bidang utama, iaitu keganasan, penyeludupan dadah, pemerdagangan orang, jenayah ekonomi, pengubahan wang haram, pelanunan di laut, penyeludupan senjata api dan jenayah cyber. Terbaru turut dicadangkan menurut Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri Datuk Seri Alwi Ibrahim sebentar tadi untuk menggabungkan jenayah rentas sempadan baharu seperti penyeludupan hidupan liar dan kayu balak dalam deklarasi kedua yang memberi tumpuan kepada pemerdagangan manusia. Bagaimanapun ia perlu mengambil kira pandangan dari semua ahli anggota negara ASEAN. Baiklah, ketika ini mesyuarat berhenti berehat seketika dan akan disambung dengan mesyuarat persediaan pegawai kanan bersama dengan negara Jepun pula dan juga konsultasi. Ini yang dapat saya kongsikan kepada anda sedikit di Hotel Intercontinental bagi hari pertama AMMTC ke-10. Untuk itu, sekian saja laporan saya. Terus saja bersama rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan. Baik Liana, terima kasih. Bagi meningkatkan dana tabung kumpulan wang amanah pelajar miskin yang kritikal ketika ini, Kementerian Pendidikan menyeru orang ramai membuat sumbangan sekurang-kurangnya RM6 sebulan. Langkah itu bagi memberi peluang pelajar dari golongan kurang berkemampuan bersaing untuk mendapatkan akses pendidikan setaraf pelajar lain. Menurut Timbalan Ketua Setiausaha Bahagian Pembangunan Kementerian Pendidikan, Datuk Wan Khazanah Ismail, setakat ini pihaknya menyalurkan 2 jenis bantuan, iaitu pemberian secara terus dan juga bulanan. Jadi kita kategorikan ini kepada 2 kategori yang golongan pelajar ni, golongan pelajar daripada kumpulan miskin tegar dan juga daripada kumpulan miskin. Jadi kalau kumpulan miskin tegar tu bantuan persekolahan, bantuan persekolahan yang dibayar sekali setahun tu, mereka akan mendapat RM200 seorang bagi sekolah rendah dan RM300 orang pelajar bagi sekolah menengah. Dan untuk bantuan bulanan pula kita bayar 10 bulan je sebab sekolah pun 10 bulan ya. 10 bulan. Untuk sekolah rendah mereka akan mendapat RM50 sebulan seorang pelajar bagi sekolah rendah ya, dan sekolah menengah RM60 sebulan. Tambah beliau, tahun ini lebih 800,000 pelajar seluruh negara mendapat bantuan melalui tabung yang diwujudkan sejak 2003. Sabah mempunyai pelajar yang teramai direkodkan mendapat bantuan ini, diikuti Sarawak dan Pahang. Bagi orang ramai yang ingin membuat sumbangan terus ke tabung ini, boleh melayari website Kementerian Pendidikan atau membuat pembayaran terus ke akaun Maybank KPM seperti yang tertera. Parti Progresif Penduduk PPP mahu kajian terperinci dijalankan meliputi semua aspek sebelum pelaksanaan Sekolah 1 aliran dimulakan. Ia perlu mendapat persetujuan daripada parti politik, ahli akademik dan rakyat sendiri kerana penutupan sekolah vernakular boleh memberikan impak negatif dalam soal perpaduan. Bercakap dalam sidang media di Ibu Negara, Naib Presiden Kanan PPP, Datuk Magdalene Dennis D. Cruz, PPP tidak menentang pelaksanaan Sekolah 1 aliran, namun kerajaan perlu mendengar suara rakyat berbilang kaum. The government should study this properly and see into it, and then they can convince the educationalists, and then they can go and do this. Then it will be proper. Not just start something and then agrees or not agree. People can accept it. But do the people accept? Some people might not accept it, so they will go against the government.
So this is how sometimes the government fails in some thing they make decision. Beliau turut mencadangkan supaya Kementerian Pendidikan menjelaskan kepentingan pelaksanaan sekolah tersebut kepada rakyat yang masih meragui potensi sekolah satu aliran. Malah sukatan pelajaran juga perlu diubah seperti sistem pendidikan di Singapura sekiranya mahu pelajar kaum lain seperti India dan China belajar di sekolah satu aliran. Sebelum ini, UMNO dan Kongres India Muslim se-Malaysia KIMA menyokong pelaksanaan sekolah satu aliran, namun MIC, MCA dan gerakan mendesak kajian dijalankan sebelum pelaksanaannya. Cadangan mewujudkan sekolah satu aliran perlu perbincangan meluas dan bukan bertujuan menidakkan hak antara kaum. Jelas Timbalan Menteri Pendidikan P. Kamalanathan untuk merubah sesuatu dasar, kajian menyeluruh perlu dilakukan sebelum pelaksanaannya. Tambah beliau lagi, isu sistem sekolah satu aliran dan kepentingannya terhadap perpaduan nasional perlu difikirkan secara bersama oleh semua pihak. Sekolah vernacular bukan mana tu tempat yang mana wujudkan perpecahan, tidak. Silibus yang masuk ke semua sekolah ini sama. Anak-anak di SJKC, SJKT, SK memberi penghormatan kepada semua rakyat Malaysia tanpa mengira agama, bangsa dan latar belakang. Mereka diajar, mereka dididik menghormati semua orang. Dan ini akan diteruskan. Rancangan integrasi murid ada. Di SJKC ada pelajar-pelajar Melayu, ada pelajar-pelajar Cina. Tak ada halangan. Apa yang penting ialah peluang untuk belajar. Itu kita beri kepada semua rakyat Malaysia. Pada masa yang sama, pihak kementerian akan terus memperkasa program rancangan integrasi murid untuk perpaduan bagi memupuk perpaduan dalam kalangan murid pelbagai kaum. Beliau ditemui selepas program Dialog Advokasi Ilmuwan anjuran Majlis Profesor Negara di Universiti Perguruan Sultan Idris Tanjung Malim. Mulai tahun depan, kertas bahasa Inggeris bagi ujian pencapaian sekolah rendah UPSR akan dipecahkan kepada 2 grade berasingan bagi kertas pemahaman dan penulisan. Sebelum ini hanya kertas bahasa Melayu sahaja yang mempunyai penilaian 2 grade. Menurut pengarah Lembaga Peperiksaan Datin Nawal Saleh, dengan pengasingan ujian kertas bahasa Inggeris itu, calon UPSR bagi sekolah kebangsaan akan mendapat 6 grade berbanding hanya 5 grade sekarang, manakala calon sekolah jenis kebangsaan pula akan memperoleh 8 grade berbanding 7. Kita mengubah sebab yang saya kata tadi, kita mengambil kira KSSR sebab ada kurikulum baru yang diperkenalkan, kurikulum standard sekolah rendah. Kemudian kita mengambil kira pelaksanaan pentaksiran berasakan sekolah dan kita juga mengambil kira unsur-unsur kemahiran berfikir arus tinggi yang cuba diterapkan, dibangunkan dalam anak-anak kita. So kalau kita tidak mengubah format itu, kita tidak dapat lihat sejauh mana kemahiran-kemahiran itu telah berjaya dibangunkan dalam anak-anak kita. Beliau bercakap dalam sidang media mengenai format baru peperiksaan pusat UPSR 2016 di Putrajaya. Tambah Datin Nawal, bermula tahun depan juga, kertas pemahaman bagi subjek bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Cina dan bahasa Tamil akan mempunyai soalan dalam bentuk subjektif berbanding hanya objektif ketika ini. Langkah tersebut bertujuan menguji pengetahuan dan kefahaman sistem bahasa pelajar, menguji kemahiran aplikasi maklumat serta menguji kemahiran kreatif dan apresiasi bahasa calon. Mana pihak yang ingin melihat dan meneliti format serta contoh instrumen UPSR mulai 2016 boleh berbuat demikian dengan melayari laman sesawang www.lp.edu.my mulai hari ini. Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani akan bekerjasama dengan Kementerian Keuangan dan agensi terlibat untuk terus memberi sokongan kepada masyarakat tani, penternak dan nelayan menghadapi kesan kejatuhan mata wang. Ini termasuk kemungkinan mengkaji semula cukai barangan dan perkhidmatan GST terhadap input pertanian.
Pada masa sama, masyarakat tani, penternak dan nelayan disaran mendaulatkan makanan negara sebagai jaminan bekalan masa depan dengan tidak terlalu bergantung kepada barangan luar negara. Menurut menterinya, Datuk Seri Ahmad Syabri Cik, pergantungan seumpama itu akan hanya memberi kesan kepada imbangan bayaran terutama mata wang negara selain bebanan kenaikan harga input pertanian. Sebab itu kita sebutkan bahawa sokongan kerajaan untuk menggalakkan orang berada dalam bidang pertanian adalah merupakan satu perkara yang paling penting. Kita tak mahu ada negara apabila orang menganggap bahawa padi daripada luar lebih murah dan lebih mudah, akhirnya tak ada orang nak tanam padi. Buah daripada luar lebih mudah dan murah, maka tak ada orang yang nak tanam buah. Ataupun lembu daripada luar, ikan daripada luar lebih murah, maka kita jangan buat sendiri yang lebih mahal. Jadi negara-negara luar kadang-kadangnya ia menjadi murah kerana ia menyalurkan barang mereka kepada kita dengan harga yang rendah daripada kos mereka. Datuk Seri Ahmad Syabri ditemui media selepas merasmikan Mesyuarat Agung kali ke-38 Pertubuhan Peladang Negeri Melaka di Air Keroh. Tegasnya perkara itu perlu dipandang serius kerana pertanian bukan sahaja untuk menambahkan pendapatan semata-mata, ia juga sebagai mempertahan kedaulatan makanan negara. Baiklah saudara, ini berita yang baru saja kami terima. Semua sekolah di Johor dan juga Melaka diarah tutup esok berikutan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU bagi kedua-dua negeri tersebut menunjukkan bacaan sangat tidak sihat dan tidak sihat. Arahan tersebut dikeluarkan Kementerian Pendidikan. Ia membabitkan 1,178 sekolah dan 618,326 pelajar di Johor, manakala di Melaka membabitkan 314 sekolah dan 156,635 pelajar. Baiklah saudara, Nasional 5 diteruskan dengan laporan langsung negeri-negeri. Kita ke Sabah terlebih dahulu bersama Jovinia Jim Lajim. Silakan Jovinia. Terima kasih Nordela di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Kerajaan negeri memberi keutamaan kepada usaha meningkatkan tahap pengeluaran makanan domestik di Sabah. Langkah itu dapat mengurangkan bil import yang semakin tinggi. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman berkata, ke arah itu pengeluaran beras disasar mencapai tahap strategik sara diri 60% untuk maksud sekuriti atau keselamatan makanan negeri. Beliau berucap merasmikan persidangan dan pameran kebangsaan industri perladangan NEPISEX 2015 yang diadakan sehingga 30 September ini di Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan timbalannya yang juga Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Panglima Haji Yahya Husin. Menurut Datuk Musa, keluasan kawasan tanaman padi di Sabah adalah 44,921 hektar dengan purata hasil sebanyak 2.7 tan untuk sehektar kawasan penanaman. Sementara itu, 42.9 juta ringgit diperuntukkan sejak 2010 bagi membangunkan dan menaik taraf infrastruktur pengairan dan saliran kawasan penanaman padi Kota Belud agar penanaman padi dapat dilaksanakan 2 kali setahun dengan anggaran pengeluaran hasil padi sebanyak 55,080 tan metrik setahun.
Program pembangunan infrastruktur yang melibatkan projek naik taraf jalan-jalan raya di Sabah dalam rancangan Malaysia ke-11 RMK11 sememangnya amat dinanti-nantikan penduduk negeri ini. Tidak ketinggalan penduduk kawasan pedalaman Sabah, Tenem yang mengharapkan hasrat itu dapat direalisasikan dalam tempoh 5 tahun perancangan pembangunan tersebut bermula tahun depan. Laporan lanjut bersama wartawan RTM Francis Fahir dan juru kamera Roslia Gondela. Daerah Tenem mempunyai 245 buah kampung yang terletak di dalam 2 kawasan Dewan Undangan Negeri, iaitu Kemabung dan Melalap. Kesemua kampung ini boleh dihubungi melalui jalan raya, namun tidak semuanya dalam keadaan baik atau berturap. Malah sesetengah jalan ini rosak dan tidak dapat dilalui oleh kenderaan kecil, terutama pada musim hujan. Justru dalam RMK ke-11 yang dibentangkan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak pada 21 Mei lalu, penduduk berharap jalan di daerah itu turut mendapat perhatian untuk dinaik taraf. Soal ini pembangunan luar bandar di Jalan Raya ini pertama kami mau minta mohon. Lagipun bukan ini banyak kereta yang berlalu sini. Ini jalan ini tembus menembus pergi Tenem. Dari itulah kami akan memohon tolong dari pihak kerajaan, ambillah apa yang kami mohon selama ini berpuluh-puluh tahun sudah. Saya rasa belum ada apa-apa tindak balas daripada pihak kerajaan. Inilah jalan ini tidak bagus. Boleh kalau kerajaan boleh bikin bantu naik taraf lah. Sementara itu, pegawai daerah Tenem Madi Melayapan berkata walaupun masih ada kampung yang jalannya sukar dihubungi, seperti jalan dari Pekan Kemabung ke Kampung Rundum, Jalan Kampung Alatok dan Hulu Temani, namun kerajaan sentiasa menambah baik di daerah tersebut. Jalan ini sentiasa diperbaiki oleh JKR. Walaupun belum bagi di aspal, tetapi selalu diperbaiki, digrade oleh JKR, supaya kendaraan itu dapat melalui jalan tersebut. Dalam tempo rancangan Malaysia ke-10, RMK10, kerajaan negeri telah menyalurkan 33 juta ringgit, sementara kerajaan persekutuan menyalurkan 43.5 juta ringgit bagi pembangunan infrastruktur di daerah ini. Peruntukan itu telah digunakan untuk membina jalan-jalan kampung, jalan perhubungan desa, membina jambatan gantung, air graviti dan pelbagai jenis pembangunan infrastruktur di peringkat kampung. Muafakat dan toleransi antara pendekatan Parti Bersatu Sabah PBS untuk terus meraih sokongan padu rakyat selain memupuk semangat perpaduan dalam kalangan ahli parti. Pendekatan itu terbukti berhasil apabila PBS terus mendapat sokongan daripada masyarakat pelbagai kaum. Ini sekaligus meyakinkan rakyat untuk terus bersama PBS dalam memperjuang hak dan kepentingan mereka. Menurut Naib Presiden PBS, Datuk Radin Malik, kepimpinan PBS juga tekad untuk menjadi pemimpin yang serba boleh dengan sentiasa mengutamakan perjuangan hak-hak rakyat di kawasan atau bahagian masing-masing. Beliau berucap merasmikan penutupan mesyuarat agung tahunan PBS kawasan Dewan Undangan Negeri Moyok kali ke-30 di Penampang. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Radin mengingatkan kepimpinan PBS supaya tidak mudah goyah dengan tuduhan pihak tidak bertanggungjawab yang mengatakan PBS sudah tidak relevan. Tuduhan seumpama itu hanya bertujuan mengganggu-gugat kestabilan dan perpaduan dalam kalangan ahli PBS. Salah satu pertubuhan kebajikan yang aktif di negeri ini iaitu Yayasan Nur Jauhar terus giat melaksana pelbagai program membantu golongan kurang bernasib baik. Terbaharu, yayasan berkenaan mengadakan program ziarah kasih di daerah Pitas. Sumbangan berupa keperluan harian, wang tunai dan daging korban Aidiladha disampaikan isteri Yang di-Pertuan Negeri, Tuan Puan Haja Norlida Tan Sri R.M. Jasni kepada 50 orang anak-anak yatim dari Rumah Anak-anak Yatim Baitul Amin dan Rumah Kebajikan Pitas serta 100 asnaf. Ketika ditemui media dalam program ziarah kasih tersebut, pengerusi Baitul Amin Sabdin Ibrahim mengalu-alukan orang ramai untuk mendaftar menjadi ahli Persatuan Pengurusan Baitul Amin bagi membantu
membantu menanggung perbelanjaan di rumah anak-anak yatim berkenaan. Persatuan berkenaan berdaftar dengan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia. Tuan Puan Haja Nurlida turut meluangkan masa melawat 5 buah keluarga yang daif di Kampung Takapitas. Sumbangan ternakan korban daripada badan korporat, syarikat swasta dan badan bukan kerajaan NGO kepada jabatan dan agensi kerajaan membuktikan hubungan erat yang terjalin selama ini. Di Kota Kinabalu, Empire Emas Industries menyumbang seekor kerbau sempena Hari Raya Aidiladha kepada kelab anggota Jabatan Penerangan Sabah KAPSA. KAPSA yang dianggotai 350 ahli merupakan sebuah badan kebajikan di bawah Jabatan Penerangan Sabah. Kelab ini dinaungi Menteri Komunikasi dan Multimedia Senator Datuk Seri Panglima Dr. Muhammad Saleh Tun Said. Menurut Timbalan Pengarah Penerangan Sabah Yunus Haji Saprin, sumbangan tersebut membuktikan komitmen syarikat terbabit dalam menyokong aktiviti serta program keagamaan anjuran jabatan terbabit termasuk ibadah korban. Beliau ditemui RTM sempena majlis penyerahan serta pengagihan daging korban di flat Persekutuan Likas di Kota Kinabalu. Sementara itu, Pengarah Urusan Merangkap Pengerusi Empire Emas Industries Muhammad Saidi Sariah menyatakan, selain KAPSA, pihaknya turut menyumbang ternakan korban kepada Masjid Kampung Takuli di Beaufort baru-baru ini. Paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah. Berita seterusnya bersama Damia Cassandra di Kuching, Sarawak. Terima kasih Jovinia di Kota Kinabalu. Perusahaan kecil dan sederhana SME dijangka menyumbang 41% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK negara menjelang 2020. Ketua Menteri Tan Sri Adnan Satin berkata ini merupakan peningkatan 8% daripada 33% yang sektor itu sumbangkan pada tahun lepas. Menurut Tan Sri Adnan, sasaran tersebut boleh dicapai dengan menjadikan ekonomi lebih dinamik dan inovatif untuk pemain SME. Justru pemain industri SME disaran agar berperanan lebih aktif dan meluas dalam meningkatkan penyertaan terutama Bumiputra dalam perusahaan tersebut. Ketua Menteri berkata demikian pada majlis perasmian Seminar Perniagaan dan Ekonomi Kebangsaan NBES ketiga di Kuching. Teks ucapan beliau disampaikan oleh Menteri Pelancongan Datuk Amar Abang Johari Tun Openg. Menyentuh mengenai usahawan Bumiputra dalam ekonomi, beliau berkata penyertaan kaum tersebut masih rendah dengan hanya 283,200 daripada 1.026 juta syarikat berdaftar. Tambahnya, usahawan Bumiputra juga perlu berusaha merebut peluang perniagaan dan menerokai pasaran baru selain melengkapkan diri dengan teknologi terkini untuk terus maju. Program NBES Anjuran Persatuan Alumni UiTM Sarawak dan Universiti Teknologi Maras Sarawak itu diadakan sebagai platform kepada usahawan Bumiputra untuk memperluaskan jaringan perniagaan, mendapatkan situasi terkini ekonomi negara selain mengetahui inisiatif yang disediakan oleh kerajaan untuk SME. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK Negeri Sarawak mencatatkan sejumlah 54 kesalahan di bawah Akta Perihal Dagangan APD dengan nilai rampasan 1.8 juta ringgit setakat ini. Pengarahnya, Datuk Stanley Tan berkata rampasan dibuat mengikut Peraturan 4/4/A Perintah Perihal Dagangan Label Cakra Optik 2010 kerana kesalahan menjual, membekal atau menawarkan untuk membekalkan cakra optik tanpa label cakra optik. Beliau memberitahu media selepas majlis pelupusan barang rampasan sitaan Ops Akta Hak Cipta 1987 AHC dan Akta Perihal Dagangan APD 2011 di Ibu Pejabat KPDNKK di Kuching. Sejumlah 18,000 unit cakra optik tanpa label yang dilupus terdiri daripada cakra padat video VCD, cakra padat digital DVD dan cakra padat. Ia bernilai RM186,390 membabitkan 35 kes. Datuk Stanley menjelaskan kesemua eksibit yang dilupus merupakan hasil operasi di sekitar Kuching. Majlis pelupusan itu disempurnakan oleh Menteri Muda di Pejabat Ketua Menteri Datuk Haji Naruddin Haji Majais. Penguatkuasaan terhadap AHC 1987 telah dapat mengurangkan gejala cetak rompak dan perniagaan haram yang semakin menular di negeri ini. Sabit kesalahan, setiap karya salinan boleh didenda RM2,000 hingga RM20,000 atau penjara maksimum 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Sementara itu, kegiatan cetak rompak terbukti mendatangkan impak negatif terhadap negara khususnya negeri Sarawak.
Menteri Muda dipejabat Ketua Menteri Datuk Haji Naruddin Haji Majais ketika ditemui pada majlis pelupusan eksibit tersebut berkata antara kesannya ialah keruntuhan akhlak dan moral golongan remaja yang menyumbang kepada jenayah seksual dan gangsterisme. Beliau menambah sekiranya gejala tersebut tidak dibendung segera, kegiatan jenayah dikuatiri akan terus meningkat. Sehubungan itu, masyarakat di negeri ini dinasihatkan untuk tidak membeli barangan cetak rompak sebagai salah satu usaha bagi mengekang aktiviti itu daripada terus menular. Orang ramai juga digalakkan untuk melaporkan kepada pihak KPDNKK sekiranya terdapat kegiatan penjualan barang cetak rompak di kawasan mereka. Bukan hanya bermegah dengan pengiktirafan Bandaraya Kuching sebagai bandaraya perpaduan, pelbagai perancangan telah disusun atur oleh Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU bagi memperhebat lagi tanggungjawab itu. Ke arah itu, DBKU mengambil pendekatan dengan mengesyorkan para ilmuwan, pengamal politik dan ketua-ketua masyarakat menubuhkan satu jawatankuasa untuk memelihara perpaduan secara mutlak serta perancangan masa depan Bandaraya Kuching. Menurut Datuk Bandar DBKU, Datuk Abang Abdul Wahab Abang Julai, menerusi jawatan kuasa tersebut, mudah bagi pihaknya menyuarakan kepada kerajaan negeri untuk menganjurkan forum antarabangsa 2 tahun sekali yang memfokuskan perpaduan. Tambah beliau, ini akan menjadikan Bandaraya Kuching sebagai ikutan dan model perpaduan bagi bandaraya-bandaraya lain sekaligus merancakkan sektor pelancongan di negeri ini. Datuk Abang Abdul Wahab ditemui pemberita selepas melawat Festival Kuih Bulan Antara Budaya di Lebuh Kapenta Kuching. Beliau yakin Bandaraya Kuching yang selamat, bersih serta unik dengan pelbagai kaum, agama dan budaya mampu menjadi tarikan dan destinasi pelancongan. Festival tersebut turut menghimpunkan persembahan pelbagai kaum seperti tarian singa, bermukun, ngajat, basking atau muzik jalanan dan persembahan kugiran. Miri berpotensi menjadi hub sukan bermotor antarabangsa bukan hanya di Sarawak tetapi juga Borneo kerana mempunyai kemudahan litar bagi sukan berkenaan, khasnya go-kart dan motocross. Menteri Muda Sukan Datuk Lee Kim Shin berkata kemudahan yang dimiliki di Miri sesuai untuk penganjuran sukan bermotor bertaraf antarabangsa selain lokasinya yang strategik di kawasan utara Sarawak. Ini katanya mampu menarik penyertaan dari negara jiran Brunei Darussalam selain Sabah dan Kalimantan untuk turut serta. Datuk Lee berkata demikian pada majlis penutupan rasmi kejohanan FIM Asian Supermoto 2015 pusingan keempat dan kejohanan Supermoto Malaysia 2015 pusingan kedua di Lita Go-Kart Miri. Miri buat julung kalinya menjadi tuan rumah bagi kejohanan tersebut dengan menyaksikan 42 peserta daripada 9 buah negara iaitu Malaysia, Brunei, Thailand, Jepun, Taiwan, Sri Lanka, Korea, United Kingdom dan Indonesia. Kejohanan turut menampilkan juara Supermoto UK Chris Hodgson yang pernah menjuarai kejohanan Supermoto sebanyak 9 kali. Baik, saudara, setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk Lintas Langsung Nasional 5 petang ini dan seterusnya kita bersama Jasmi di Pahang. Terima kasih. Di Pahang, sebanyak 718 sekolah terlibat dengan arahan penutupan oleh Kementerian Pendidikan apabila kualiti udara di negeri ini mencatat indeks pencemaran udara IPU tidak sihat. Arahan itu melibatkan 274,065 orang pelajar. Penutupan sesi persekolahan di negeri ini perlu bagi mengelak risiko kesihatan dalam kalangan pelajar berlandaskan kepada pemantauan semasa dan IPU, terutama apabila ia melebihi 200, iaitu paras sangat tidak sihat. Bagaimanapun, Esko Kesihatan dan Sumber Manusia Negeri Datuk Noro Azali Sulaiman berkata, pihak sekolah dan Jabatan Pendidikan Daerah perlu terus memantau keadaan dan mencadangkan penutupan sekolah sekiranya keadaan terus menjejaskan kesihatan pelajar. Saya harap perancangan semua pihak, bukan saja sekolah, ya, pihak pusat-pusat pendidikan ataupun kegiatan orang ramai lain perlu mengambil kira, perlu mengurangkan aktiviti-aktiviti yang terdedah kepada udara luar. Beliau ditemui media pada program Korban Perdana Felda Wilayah Mempaga di Padang Awam Felda Purun di Bera Pahang. Dalam keadaan jerebu yang berterusan pada masa ini, beliau meminta semua pihak berhati-hati dan mengelak daripada terdedah secara berterusan dengan udara luar. Pihak sekolah juga perlu merancang aktiviti dengan teliti bagi mengelak pelajar terdedah dengan pelbagai risiko. Dalam pada itu, Jabatan Kesihatan diminta memantau terhadap tahap kesihatan penduduk. Walaupun kehadiran pesakit ke hospital di seluruh negeri menunjukkan tren peningkatan, namun ia masih tidak membimbangkan kerana tiada kes serius dilaporkan akibat jerebu setakat ini.
Krisis bekalan air membabitkan 24,000 penduduk daripada berpuluh kampung di Mukim Dong, Ulu Dong, Ulu Gali dan sebahagian Bandar Raup akan berakhir. Projek bernilai lebih 45 juta ringgit itu bermula Jun tahun lepas dan dijangka siap sepenuhnya pada Februari 2016. Kerja-kerja yang dilaksana sebuah syarikat Bumi Putra itu menggunakan kira-kira 98% kepakaran dan tenaga kerja tempatan. Apabila siap, ia boleh menyimpan kira-kira 5 juta liter air bersih sehari berbanding loji sedia ada yang hanya berkemampuan menyimpan 1 juta liter sahaja. Untuk memastikan kawasan loji tidak diceroboh dan sumber air tidak tercemar, satu jawatan kuasa akan dibentuk dengan diketuai pegawai daerah Raup dan dianggotai pegawai dari Pejabat Tanah, JKR, JPS, Pejabat Hutan, Pejabat Pertanian, Veterina dan Polis. Supaya kita dapat mengenal pasti kawasan loji ini, kawasan punca airnya tidak wajar dicemar oleh sesiapa sekalipun. Maknanya dalam jawatan kuasa khas nanti, kita akan mengenal pasti kawasan-kawasan punca air. Sama ada dah diterokai ataupun tidak. Datuk Seri Syahiruddin yang juga Exco Koperasi Usahawan dan Kepenggunaan Negeri berkata, kerajaan negeri akan memastikan kehidupan penduduknya lebih baik dan selesa di bawah pemerintahan kerajaan yang mereka pilih. Kerajaan negeri telah mengenal pasti satu kawasan tanah tinggi yang sesuai dalam kawasan Parlimen Pai Besar untuk dijadikan Pusat Pemindahan Sementara PPS sebagai persiapan menghadapi banjir tahun ini. PPS itu perlu kerana kawasan terendah dalam kawasan Parlimen itu seperti di Sungai Isap, Pematang Badak dan Bukit Rangin sering dinaiki air pada musim tengkujuh. Rancangan PPS itu adalah susulan titah Sultan Pahang Sultan Haji Ahmad Shah 2 tahun lepas ketika Kuantan dilanda banjir besar. Dan kita akan mencari peruntukan untuk membina pusat banjir ini. Seperti mana yang dititahkan oleh ke bawah duli tuanku satu ketika dulu. Supaya kita ada satu center khas. Betul. Kita tak menggunakan sekolah. Jadi ini rancangan yang kita nak buat untuk Pai Besar ni yang setiap tahun akan dilanda banjir. Sebelum itu, Ahli Parlimen Pai Besar, Datuk Abdul Manan Ismail menghadiri program ibadah korban anjuran Parlimen Pai Besar dan Kelab Media Pahang KMP di Kuantan. Turut hadir Presiden KMP Datuk Nik Naizi Husin. Sekian bahan berita dari Kuantan, kembali ke Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Assalamualaikum dan salam sati sejiwa. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Jasmine dan juga rakan-rakan dari Sabah dan Sarawak dengan lintas langsung itu tadi. Baiklah kita ke berita seterusnya. Operasi mencari dan menyelamat SAR 7 murid orang asli Sekolah Kebangsaan Tohoi yang hilang sejak 23 Ogos lepas akan diperluas ke bandar-bandar kecil berdekatan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata pihak berkuasa tidak menolak kemungkinan berlaku jenayah dan penculikan membabitkan murid berkenaan. Kawasan itu akan diperluaskan lagi dan kita tidak menolak kemungkinan jika ada unsur-unsur lain termasuk jenayah dan penculikan yang berlaku. Kita tidak menolak walaupun kita tidak mengesyaki perkara itu, dan ada kemungkinan juga kita akan meliputi kawasan penjara ini ke bandar-bandar kecil yang berdekatan, kerana kita khawatir ada pihak yang melakukan penyembunyian kepada kanak-kanak berkenaan. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ditemui media selepas hampir 4 jam meninjau operasi mencari dan menyelamat murid-murid berkenaan di SK Tohoi. Beliau turut menyampaikan bantuan bekalan makanan kepada 6 keluarga ke-7 pelajar berkenaan. 3 tahun lalu, Kerajaan Negeri Johor menawarkan skim pemilikan rumah eksklusif kepada penduduk yang terlibat dengan pengambil alihan projek Kompleks Petroleum Bersepadu PIPC di Pengerang. Namun, sejurus berpindah, mereka berdepan pula dengan isu pemendapan tanah dan rumah retak. Erina Lisa Uthman melaporkan.
Penduduk Taman Bayu Damai Pengerang mendakwa pemaju gagal menstabilkan tapak perumahan yang dibina di atas tanah gambut. Selain struktur retak, sistem tandas dan bekalan air di rumah mereka juga dikatakan tidak berfungsi. Makluman daripada 94 buah rumah yang telah diperiksa, 86 buah disahkan perlu diroboh dan dibina semula. Dan sebanyak 75 buah rumah tu telah pun dirobohkan, dan kerja-kerja untuk membina semula tu telah pun dijalankan. Sekarang ni dari segi progres dah pada Mac yang lalu, daripada jangkaan siap pada Mac 2016 sebenarnya projek ni. Dia berkata demikian ketika ditemui RTM menjelaskan perkara itu di pejabatnya di Nusa Jaya, Johor Bahru. Setakat ini 11% projek baik pulih bina semula rumah tersebut siap dilaksana. Walaupun lewat seminggu, UPen yakin ia dapat diteruskan, terutama kerja-kerja menanam cerucuk yang dimulakan sejak 1 September lalu. Cadangan untuk dipertimbang kerajaan negeri yang dikemukakan UPen dalam mesyuarat 12 Julai lalu termasuklah kontraktor projek Tebrau Bay Construction Sendirian Berhad diberi peluang terakhir untuk kerja-kerja meroboh dan membina semula rumah terbabit. Mesyuarat yang dipengerusikan Esko Kerja Raya Negeri Dato' Insinyur Hasti Muhammad turut memutuskan syarikat ARH juruukur bahan dilantik bagi memantau kerja-kerja pembaikan. Kami ke lokasi untuk meninjau sendiri kerja-kerja meroboh dan membina semula rumah tersebut. Hampir 30% rumah yang ditimpa masalah mendapan telah dirobohkan. Saya macam tak sabarlah nak menunggu yang nak buat semula rumah tu kan. Tak sabar. Jadi kalau ada rumah ganti, saya ambil rumah ganti aja. Pada saya yang roboh tu dibina balik, sepatutnya dia taruh dia piling dengan penuh lah. Dia buat piling penuh, dia dah mampatkan betul tapak dia tu, baru dia buat balik. Kita agak lepas ni mungkin semua sekali selesai lah. Baiklah, semoga dapat baik keadaan ni. Agar banyak yang terlibat sekali di Kampung Jawa lah. Kampung Jawa berpuluh-puluh lah dirobohkan. Harapan saya cuba pihak pemaju tu kalau membuat sesuatu tu biar betul-betul lah sempurna. Setakat ni saya tengok apa dipindah rumah yang ini nampak elok lah, tak ada pecah-pecah lagi, tak ada retak-retak. Saya yang sebenarnya ucapkan terima kasih lah kepada pihak UPen lah yang telah memindahkan saya kemari. Penduduk terlibat ditempatkan di penempatan sementara di kawasan berhampiran. Sebagai ganti, mereka ditawarkan sebuah rumah berkembar berkeluasan 1,300 kaki persegi dengan 3 bilik tidur berserta tanah pada harga mampu milik. Di bawah pakej ini, 4 kategori rumah ditawarkan dengan harga anggaran antara RM120,000 ke RM425,000 seunit. 24 Ogos lalu, Menteri Besar Datuk Muhammad Khalid Nordin memberi peluang terakhir kepada pemaju projek perumahan Taman Bayu Damai Pengerang untuk segera menyelesaikan kerosakan dan kecacatan teruk pada rumah yang dibina. Syarikat Tebrau Bay Construction juga perlu merobohkan dan membina semula 86 rumah dan perlu disiapkan Mac tahun depan. Laporan Erdalisa Osman untuk RTM. Baiklah saudara, Nasional 5 berakhir selepas ini. Menyusul seketika nanti laporan meteorologi. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan keadaan cuaca petang ini dengan meninjau corak tiupan angin serantau. Negara kita masih lagi menerima pengaruh tiupan angin dari arah tenggara sebelum ia bergerak menuju ke timur laut menghala ke taufan tujuan yang ketika ini semakin menghampiri negara Taiwan. Berikutan tiupan angin yang berasal dari sekitar kawasan Sulawesi, Kalimantan dan juga Selat
selatan Sumatera sebelum ia memasuki rantau negara kita turut boleh menyumbang kepada faktor jerebu rentas sepadan yang seterusnya masih boleh memberikan keadaan yang agak berjerebu terutamanya untuk tengah dan selatan Semenanjung, sekitar negeri Sarawak, begitu juga untuk sekitar kawasan perairannya. Tiupan angin yang bertiup agak kencang terutamanya untuk kawasan perairan yang berada pada latitude yang lebih ke utara disebabkan oleh kehadiran taufan dujuan yang dinyatakan awal tadi boleh menyebabkan keadaan laut yang agak bergelora. Sehubungan itu, amaran angin kencang laut bergelora kategori pertama masih lagi berkuat kuasa untuk kawasan perairan Kondor, Reef North, Laylayang, Palawan dan juga Sulu di mana ia dijangka akan berakhir hari ini. Manakala amaran angin kencang laut bergelora kategori pertama yang dikeluarkan untuk kawasan perairan Phuket pula dijangka boleh berlarutan sehingga Rabu ini 30 September 2015. Angin kencang dengan kelajuan 40 hingga 50 km sejam dan dengan ombak boleh mencapai ketinggian sehingga 3,5 meter di kawasan perairan yang diwarnakan kuning ini adalah berbahaya kepada bot-bot kecil. Selain itu, amaran ketapakan rendah turut dikeluarkan untuk kawasan perairan Selat Melaka, Tioman, Buguran, Kuching dan juga Reef South di mana jarak ketapakan kurang daripada 5 km di kawasan perairan ini pula adalah berbahaya kepada semua aktiviti pelayaran yang tidak dilengkapi dengan alat navigasi. Melalui paparan imej satelit semasa, kawasan litupan awan yang ketika ini agak signifikan untuk rantau negara kita dicerap di sekitar kawasan perairan Tioman dan juga Samui, begitu juga untuk kawasan perairan Sarawak dan Barat Sabah. Bagi mengikuti keadaan cuaca sebenar, kita imbas pula kepada paparan gemerada cuaca ini di mana ketika ini hujan berserta ribut petir agak tertumpu terutamanya di tengah Semenanjung yang membabitkan pedalaman Pahang, begitu juga di sekitar timur Semenanjung yang membabitkan kawasan pantai negeri Terengganu, Pahang, begitu juga untuk Johor Timur di mana keadaan cuaca ini dijangka semakin bergerak ke kawasan perairan menjelang malam nanti. Sementara itu untuk negeri Sabah pula, keadaan cuaca secara amnya agak kurang hujan di mana hujan hanya berlaku di 1-2 tempat yang membabitkan hampir ke semua bahagian. Begitu juga hujan ketika ini terbentuk tetapi hanya di 1-2 tempat yang turut membabitkan hampir ke semua bahagian di negeri Sarawak. Seterusnya kita ikuti pula tinjauan keadaan cuaca pada sebelah malam ini bagi bandar-bandar utama dalam negara.